اقرأ كتاب الله ترق جنانه أعوذ وتنل بالله من الشيطان الرجيم. العظيم الأجر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah. Malam ni kita sambung ayat 119. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas, daripada ayat 116 kan? Ayat 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu ittakhazallahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Dua ayat sekaligus, kita bagi pengajaran untuk dua ayat. Ayat 117, badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maksudnya mereka berkata, iaitu orang Yahudi, Nasara dan juga orang musyrikun, mereka berkata Allah mengambil anak. Kemudian Allah menafikan, subhanahu, maha suci Allah daripada mengambil anak. Kenapa? Ballahu ma fis samawati wal ard. Bahkan Allah tidak sepatutnya mengambil anak kerana baginya, miliknya semua yang di langit dan di bumi. Dan juga Allah tidak sepatutnya mengambil anak kerana kullun lahu qanitun, semua yang di langit dan di bumi sentiasa tunduk dan patuh kepada Allah. Kemudian ayat 117, Allah juga tidak layak mengambil anak kerana Allah adalah badi'us samawat. Allah yang mencipta langit dan bumi untuk kali pertama tanpa ada contoh sebelum itu. Dan juga Allah tidak perlu mengambil anak kerana apabila Allah nak mencipta sesuatu perkara, maka cukup bagi Allah dengan hanya berkata kun fayakun. Okey, pengajaran daripada dua ayat. Pertama, kedegilan dan kelampauan manusia. Kedegilan dan kelampauan manusia terhadap Tuhannya sampai tahap manusia mencela Allah. Mencela Allah dengan mendakwa, dengan menuduh Allah mempunyai anak. Okey. Jadi Allah nak bagi yang pertama ialah manusia ni melampau. Apa kelampauan manusia? Menuduh Allah memiliki anak. Jadi kalau kita tengok apa yang berlaku di Palestin sekarang, ramai orang terkejut kan dengan perbuatan dan keganasan orang Yahudi membunuh termasuklah kanak-kanak yang tak berdosa kan. Tapi ada yang lebih ganas dan lebih melampau daripada itu yang Allah sebut dalam Quran, iaitu mereka menuduh Allah ada anak. Tapi yang tu ramai tak terkejut. Jadi yang melampau lebih pada membunuh orang ialah mencela Tuhan dengan mengatakan Allah mempunyai anak. Okey, itu satu. Yang kedua, Maha suci Allah daripada mempunyai anak.
Kerana yang mempunyai anak hanyalah makhluk yang lemah. Kerana yang mempunyai anak hanyalah makhluk yang lemah, yang memerlukan bantuan. Anak, khususnya ketika ibu bapa berumur tua. Sedangkan Allah sentiasa hidup dan tidak akan mati. Dan segala apa yang di langit dan di bumi adalah milik Allah. Yang ketiga, Allah tidak perlukan anak kerana Allah mampu mencipta sehebat langit tanpa ada contoh, dengan hanya berkata kun fayakun. Yang keempat, rahmat Allah kepada hamba-Nya, walaupun hamba-Nya mencela Allah dan mensyirikkannya, Allah tidak terus menghukum. Sebaliknya, Allah terus memberi rezeki kepada mereka dan memberi kesehatan kepada mereka. Yang kelima, akhlak yang terpuji yang sepatut dimiliki oleh setiap orang yang beriman ialah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya, membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang keenam, semua yang di langit dan di bumi sentiasa tunduk dan patuh kepada Allah. Dan semuanya akan datang kepada Allah pada hari kiamat sebagai hamba. Termasuklah Nabi Isa AS, Uzair dan para malaikat. Bukan sebagai anak kepada Allah. Okey, habis Ayat 118. Wa qala allazina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Kadzalika qala allazina min qablihim misla qawlihim
tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Maksud dia, telah berkata orang yang tidak mengetahui. Kenapa tidak Allah memberitahu kami tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, atau mendatangkan kepada kami satu bukti tentang kenabian ataupun bukti kebesaran Allah. Demikianlah orang-orang yang sebelum mereka, iaitu sebelum orang musyrikin, berkata perkataan yang sama, kerana tasyabahat qulubuhum, hati-hati orang-orang kafir ini sebenarnya sama. Sedangkan qad bayyana al-ayat, kami telah terangkan ayat-ayat kebesaran kami, tetapi bukan untuk semua orang, hanya untuk kaum yang yakin. Okey, pengajaran. Pertama, orang yang sesat dan batil akan sentiasa berhujah dengan hujah yang batil. Dan akan sentiasa membuat alasan dengan meminta bukti yang baru sebagai syarat untuk mereka beriman kepada Allah. Yang kedua, Allah menyifatkan orang yang tidak tunduk kepada kebenaran adalah orang yang jahil ataupun tidak berilmu. Walaupun mereka ada kitab dan ada ilmu. Yang ketiga kan, tidak ada seorang Rasul pun melainkan bersamanya ada bukti kerasulannya dan juga bukti kebesaran Allah. Yang keempat, hujah-hujah orang yang sesat adalah lebih kurang sama. Hujah-hujah orang yang sesat adalah lebih kurang sama, walaupun agama mereka berbeza dan zaman berbeza. Kerana kufur itu adalah agama yang satu. Kufur itu adalah agama yang satu. Dan balasannya juga ditempatkan di satu tempat, iaitu neraka. Ada kursi? Tak tahu. Ana pengajaran. Dia tak sebut ada hadis ke? Ana tak pasti ada kursi ke tak. Cuma ada selalu banyak ditulis oleh ulama dalam kitab tafsir. Kufur itu adalah
agama yang satu. Tapi kita tengok orang kafir sentiasa berbeza, bergaduh kan. Sebenarnya dia agama satu. Kenapa dia bergaduh? Sedangkan dia agama yang satu. Kristian mengutuk Yahudi, Yahudi mengutuk Kristian. Buddha mengutuk Hindu. Kesemuanya neraka. Yalah, kesemuanya neraka dan mereka satu agama. Tapi kenapa mereka bergaduh? Beza pendapat tapi satu agama. Dia jawapan dia ialah bila tak ikut je agama Islam, wajib berpecah. Sebab yang boleh menyatukan manusia hanya Islam sahaja. Ustaz, orang Islam berpecah, tak ikut Islam tu. Kalau orang Islam berpecah, makna dia tak ikut Islam yang sebenar. Mana mungkin Quran yang satu, Tuhan yang satu, Rasul yang satu tiba-tiba berpecah. Sebab tu orang Yahudi kata orang Nasrani sesat kan. Nasrani kata Yahudi sesat. Tapi mereka baca tak kitab Allah? Semua mendakwa dia baca kitab Allah. Sebenarnya maksud apa tu? Mereka baca tapi tak ikut. Okey. Yang ke berapa? Yang kelima. Kata-kata manusia sebenarnya adalah datang daripada hati. Tasyabahat qulubuhum kan. Allah kata tasyabahat qulubuhum. Allah kata hati mereka sama. Allah tak kata mulut sama. Padahal yang bercakap mulut. Kenapa? Sebab yang bercakap tu datang daripada hati. Sebab tu yang dikira apa yang dalam hati. Contohlah kita niat solat zuhur kan. Katalah kita sebut usalli salat al-asri. Tapi dalam hati niat solat zuhur. Yang mana dikira? Dalam hati. Kalau kita kahwin kan, silap sebut kita nak kahwin dengan Maimunah tapi sebut Zainab, adik dia. Niat nak kahwin dengan Maimunah tapi sebut Zainab. Yang mana jadi? Dua-dua nantilah, jangan sekaligus. Innamal a'malu binniat. Sebab itu ada pendapat mengatakan kalau orang cerai, dia sebut cerai tapi hati tak nak cerai. Ada pendapat tak jatuh. Tepat yang dikira ialah apa dalam hati. Lambat sampai ya. Okey, yang ke berapa? Ayat ini menghiburkan hati Rasul. Ayat ini menghiburkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana? Kita kalau semalam kita ada belajar ayat ini kan, surah 18. Ada rasa terhibur tak? Tak ada. Macam mana terhibur ni? Dah, bila Allah kata, apa yang orang musyrikin cakap pada kamu, minta macam-macam buktikan. Dan tuduh macam-macam pada kamu. Sebenarnya, begitu juga yang dikatakan oleh kaum dahulu kepada Nabi dahulu. Jadi benda yang musyrikin cakap pada kamu bukan benda baru, benda dah lama. Jadi bila Nabi dengar benda tu dah lama, Nabi dahulu pun hadapi masalah yang sama, Nabi akan rasa apa? Lega, ringan. Sebab masalah dikongsikan akan menjadi ringan. Okey, yang ke berapa? Tidak ada yang
akan menafakan ayat Al-Quran. Tidak ada yang akan menafakan ayat Al-Quran kecuali orang yang yakin. Yang ke-8, sesiapa yang membaca atau mendengar ayat Al-Quran tapi tidak memberi kesan kepadanya, bermakna dia ada penyakit hati. Penyakit hati, iaitu tidak yakin kepada Al-Quran. Okey, yang terakhir. Keyakinan kepada Allah akan bertambah dengan bertambahnya ilmu Al-Quran. Keyakinan kepada Allah akan bertambah dengan bertambahnya ilmu Al-Quran. Okey, habis ha? Kita sambung ayat seterusnya 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna, sesungguhnya kami adalah Allah, kan? Kita dah belajar Allah kadang-kadang dia guna perkataan kami, kadang-kadang dia guna perkataan ana. Ana tu makna seorang, tapi kami tu biasanya menunjukkan ramai, kan? Tapi kenapa Allah gunakan kami? Bila Allah gunakan aku dan bila Allah gunakan kami? Bila Allah nak menceritakan ataupun nak menyuruh hambanya sembah dia, ataupun Allah nak cerita pesan ibadah, Allah guna perkataan ana, seorang. Contoh dalam surah Taha, kan? La ilaha illa ana fa'budni. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan melainkan aku. Lepas tu fa'budni, sembahlah aku. Bila Allah nak suruh kita sembah dia, Allah guna perkataan aku. Tapi bila Allah nak ceritakan kebesaran dia, iaitu Allah mencipta, Allah menurunkan hujan, Allah apa lagi? Allah mengutuskan rasul, maka Allah guna perkataan kami. Sebab itu menunjukkan kebesaran Allah. Okey. Dan kami ini dalam masyarakat ada dua maksud. Pertama, menunjukkan ramai. Yang kedua, menunjukkan kebesaran Allah. Okey, sesungguhnya kami arsalna, telah mengutuskan engkau bilhaq, dengan benar. Apa makna mengutuskan engkau dengan benar? Ya? Satu. Dia ada dua maksud. Pertama, al-haq tu makna dia yang Nabi bawa tu adalah benar 100%. Tak ada satu pun yang tak betul ataupun yang ada keraguan. Satu. Yang kedua, al-haq makna dia ialah utusan Allah kepada Rasul tu adalah benar-benar berlaku. Boleh faham beza tu? Allah benar-benar mengutuskan Rasul. Satu. Yang kedua, Allah utuskan Rasul membawa benda yang benar. Dua benda. Okey. Jadi apa kaitan ayat ni dengan sebelum ni? Sebelum ni ayat 118, orang musyrikin mencabar Nabi, kan? Apa yang dia minta kepada Nabi?
Dia minta alangkah baiknya kalau Allah boleh cakap sendiri dengan kami bahawa engkau ni adalah, ataupun engkau bawa datang satu mukjizat yang lain. Sebenarnya itu bukti mereka tak nak beriman kan. Jadi sikap Nabi ni, bila orang tak beriman, Nabi rasa tak, apa perasaan Nabi bila orang tak nak beriman? Marah ke sedih? Sedih. Bila sedih, Allah nak hiburkan hati Nabi. Ini hiburannya apa dia? Aku utuskan engkau dengan kebenaran. Maknanya kalau orang tak beriman, bukan bermakna kamu buat benda yang batil. Kamu dah sampaikan kebenaran. Kalau orang tak beriman, itu masalah dia, bukan urusan kamu. Cukup, jangan bersedih. Boleh? Kemudian tugas kamu apa dia? Basyirah. Basyirah apa dia? Pembawa berita gembira. Yang kedua, nazira, dan pembawa peringatan ataupun amaran. Boleh? Jadi tugas kamu apa dah? Dua aja. Satu, bawa berita gembira. Yang kedua, bawa berita. Okey. Jadi tugas Nabi sebenarnya tak banyak. Tapi walaupun tak banyak, tugas kita pula banyak. Tapi antara tugas kita dengan tugas Nabi, mana lebih berat? Bawa berita gembira. Apa berita gembira ni? Syurga. Dan bawa kepada siapa? Orang beriman. Nazir, peringatan, berita yang menakutkan apa dah? Neraka. Dan bawa kepada siapa? Orang yang tak beriman dah. Jadi kenapa ada dua? Satu basyir, satu nazir. Kenapa tak buat berita gembira semua? Apa hikmahnya? Yalah, kalau basyir pun pilihan juga. Kamu nak gembira boleh, tak nak gembira pun boleh. Sebab perintah Allah ada dua aja. Satu, suruhan. Yang kedua, larangan. Jadi perintah Allah ada dua, suruhan dan larangan. Suruhan tu adalah berita gembira lah. Bila suruh solat, lepas tu ada berita gembira. Larangan pula ada berita amaran. Kan? Jadi basyirah sesuai dengan perintah al-amru. Al-amru. Nazir sesuai dengan perintah an-nahyu. Okey, soalan dia, kenapa pula dalam Islam ada dua bentuk perintah? Satu suruh, satu larang. Kenapa ada dua? Kenapa Allah tak suruh je, larangan tak ada? Boleh faham? Apa hikmahnya? Sebab hikmahnya ialah sebab ada manusia, kalau buat perintah ni dia memang mudah buat. Ada jenis manusia macam tu. Tapi kalau buat larangan, tak boleh. Maka Allah nak uji dia. Kamu buat kerana Allah ataupun kerana nafsu. Maka Allah jadikan dua. Satu perintah, satu larangan. Ada orang yang suka tinggal benda yang haram, tapi malas nak buat yang wajib. Kan? Jadi dua-dua ni sebabnya ialah untuk menguji manusia. Dan sebab itulah ibadat ni berbagai-bagai. Ada solat, ada puasa, ada sedekah, zakat, ada haji kan. Kenapa Allah tak buat satu je, solat je? Puasa tak payah, haji tak payah, sedekah tak payah. Kan senang. Apa dia? Macam tadilah, ada orang yang kalau buat solat ni dia tak ada masalah. Tapi kalau buat puasa, ada memang masalah. Maka Allah test buat puasa ni. Sebab ada pula orang solat okey, puasa pun okey. Satu lagi masalah dia apa dah? Nak keluar duit. Allah wajibkan zakat. Dia zakat ni susah kenapa? Sebab nak keluar benda yang kita sayang. Jadi Allah nak uji setakat mana kamu sayang harta kamu. Maka Allah wajibkan zakat. Puasa pula
Allah nak uji kita, tinggal benda yang kita suka. Terbalik dengan zakat kan. Zakat bagi benda yang kita suka. Puasa, Allah nak uji, tinggal benda yang kita suka. Apa dah? Makan, minum. Oh, subhanallah. Ada orang pula, salat okey, puasa okey, zakat okey, tapi tak nak pergi Mekah. Kenapa? Panaslah. Ramai sangat. Allah uji, wajib zakat, wajib haji. Jadi Allah pelbagaikan perintah supaya nak menguji manusia, kamu buat ni kerana nafsu ataupun kerana Allah. Kalau kerana Allah, jangan ada pilihan. Suka ke tak suka, buat semua. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah. Okey. Pengajaran di sini apa dia ni? Ni pengajarannya. Kami utuskan engkau dengan kebenaran untuk memberi berita gembira, iaitu syurga, dan yang kedua untuk memberi amaran, iaitu neraka. Pengajaran untuk kita apa dia? Inilah kerja yang paling mulia, iaitu memberi khabar gembira kepada orang tentang syurga dan juga memberi amaran tentang neraka. Sebab itulah Nabi ni adalah rasul yang terbaik, kan? Dan rasul penutup. Maka mesti kerja dia adalah kerja terbaik. Apa dah? Basyiran wa nazira. Jadi kalau itu kerja terbaik, kewajipan kita apa dah? Jadilah macam, buatlah kerja rasul. Selagi kita tak buat kerja rasul, kita tak mungkin jadi yang terbaik. Boleh? Sebab tu ulama kata, cuba muhasabah diri kita. Sepanjang hidup kita, 20 tahun, 30 tahun, berapa kali, berapa jam, berapa masa, berapa hari, kita bagi berita gembira kepada orang lain. Anak-anak kita, saudara mara kita, pakcik sepupu kita, cerita tentang syurga. Cerita apa yang Allah cerita dalam Quran. Berapa jam, berapa hari, berapa lama kita buat sepanjang hidup kita. Cuba muhasabah diri. Kita banyak menggembirakan orang, betul? Tapi kadang-kadang dengan apa? Dengan duit, belanja makan, buat lawak kan? Tapi itu semua bukan berita gembira yang sebenar. Berita gembira yang sebenar ialah bila orang tu kenal syurga dan akhirnya dapat masuk dan kekal abadi. Okey? Jadi daripada ayat ini kita semua kena berazam. Mulai sekarang penuhkan masa kita buat tugas yang terbaik. Sampaikan walaupun satu ayat berita gembira ataupun nazira. Okey? Ustaz. Ya. Boleh kita kaitkan dengan dosa pahala tak? Yalah, boleh kaitlah dosa pahala sama. Samalah. Bila buat apa yang Allah suruh, dapat pahala syurgalah. Dia sebenarnya pahala-pahala tu yang paling besar ialah syurgalah. Dosa, kalau buat benda yang Allah larang, dapat dosa. Dan dosa tu bila dah banyak sangat, akhirnya masuk neraka. Betul? Okey, kemudian Allah kata apa? Wala tus'alu. Dan engkau tidak akan ditanya an ashabil jahim, tentang ashab apa dah? Ashab jamak. Kalau seorang, sahib. Sahib ni mana? Yang sentiasa bersama. Jadi bila sebut ashabul jahim mana? Orang yang sentiasa bersama neraka jahim. Maknanya dia penghuni neraka yang kekal. Tentang penghuni neraka jahim. Jahim ni salah satu nama neraka. Ada nama Jahannam. Okey. Ada nama Sa'ir. Okey. Cuba tengok ayat ni pendek je. Mula-mula Allah kata kami utuskan engkau dengan kebenaran. Tugas engkau memberi berita gembira kepada orang beriman tentang syurga, dan juga yang kedua memberi peringatan kepada orang tak beriman tentang neraka.
Lepas tu Allah kata apa? Kamu tidak akan ditanya tentang penghuni neraka. Apa maksud? Ha? Apa dia? Nabi tak akan ditanya. Kenapa orang yang masuk neraka? Kenapa Nabi tak akan ditanya? Sebab Nabi dah sampaikan. Subhanallah. Cuba faham terbalik. Cuba faham terbalik. Kalau Nabi tak sampai, engkau akan ditanya, kenapa orang tu masuk neraka? Boleh faham? Nabi mungkin tak menyampaikan, tak mungkin. Tapi ayat ni tuju sebenarnya kepada siapa? Setiap ayat tuju pada Nabi sebenarnya tuju pada umat dia. Makna apa tu? Kalau kamu tak sampaikan, kamu tak jadi basyir, tak jadi nazir, kamu akan ditanya, kenapa orang ni masuk neraka? Tengok tadabbur. Kalau baca terjemahan ataupun baca khatam, tak rasa apa-apa kan? Tengok-tengok di akhirat kita kena soal. Kita jawab, tak ada kaitan. Tak, aku dah beritahu ni. Kamu tak akan ditanya bila kamu telah sampaikan. Boleh faham kan? Sebab itulah nak jadi basyir dan nazir sunat ke wajib? Wajib. Dan tak mungkin kita boleh jadi basyir dan nazir kecuali kita faham Al-Quran. Kalau tak faham Quran nak sampaikan apa? Betul tak? Sebab itulah kata Al-Maraghi dalam tafsir dia, siapa yang baca Quran dan tidak tadabbur, dia tak akan dapat iman. Kenapa? Sebab iman tu datang daripada kefahaman Al-Quran. Tengok ni macam mana ni. Kalau kita tak faham, kita rasa macam okey je. Solat, puasa, haji, umrah kan? Tak. Kamu kena ditanya, kenapa kawan tu masuk neraka? Sebab itulah ada satu kisah yang masyhur yang kita biasa dengar. Kisah budak Yahudi kan? Tengok Nabi takut disoal. Bila Nabi dengar ada budak Yahudi ni sakit nazak lah nak mati kan? Nabi tak tangguh besok. Kenapa? Sebab takut kawan tu mati, Nabi pun akan disoal. Sebab Nabi tak sampai pada budak tu. Maka Nabi terus bergegas pergi ke rumah orang Yahudi. Apa Nabi buat? Nabi jadi basyiran wa nazira. Nabi kata pada budak tu, qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mula-mula budak tu tengok pada bapak dia. Takut. Lepas tu Nabi ulang lagi. Nabi takut ni. Takut Nabi akan disoal. Nabi ulang lagi supaya budak tu mengucap. Akhirnya, bapak tu cakap pada anak dia, bapak Yahudi. Dan Nabi berdakwah di mana ni? Di rumah orang Yahudi. Kan? Kita kutuk daripada jauh kan? Dakwah tak pun. Kemudian, bapak Yahudi kata apa? Ati' Abul Qasim. Ta'alah kepada Abul Qasim, iaitu Nabi Muhammad. Makna, dengar cakap, mengucap je. Maka budak tu mengucap. Lepas budak tu mengucap, apa Nabi cakap? Alhamdulillah allazi anqazahu minan nar bi. Cuba terjemah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi yang anqazahu, yang telah selamatkan budak tu minan nar, daripada neraka, bi, melalui aku, lepas tanggungjawab aku. Boleh faham? Dan ini kisah sama dengan kisah apa ni, hari Sabtu. Tangkap ikan hari Sabtu kan? Kita dah belajar kan? Ada 3 kumpulan. Satu kumpulan tangkap, langgar perintah Allah. Satu kumpulan larang, tak tangkap dan larang. Satu kumpulan lagi wait and see kan? Kemudian yang tak larang ni pula, yang tak larang dan tak langgar, dia pula tegur pada yang melarang. Dia kata apa? Jangan tegur. Kenapa? Tak. Surah apa ni? Al-A'raf ayat 164. 164. Cuba tengok.
off ke telefon. Okey. Dia kata apa? Wa qalat 164 Al-A'raf. Ha? Wa iz qalat ummatun lima ta'izuna qaumanillahu muhlikuhum kan au mu'azzibuhum azaban syadida qalu ma'ziratan ila rabbikum, kemudian la'allahum yattaqun. Okey, cuba terjemah. Wa iz qalat ummatun, dan ingatlah ketika mana telah berkata ummatun. Ummatun makna satu kumpulan. Dia ada 3 kumpulan kan. Ini kumpulan yang tak melanggar dan tak melarang. Dan dia berkata pada kumpulan yang mencegah. Lima ta'izu, kenapa kamu ni nazir. Kumpulan ni nazir. Kenapa kamu menasihatkan kaum iaitu yang melanggar perintah Allah, yang mana Allah akan binasakan mereka. Jadi tak payah larang, tunggu je Allah turunkan azab. Apa azaban syadid, azab yang pedih? Apa jawapan orang yang melarang tu? Qalu, mereka menjawab ma'ziratan ila rabbikum. Apa makna? Ma'zirah makna aku ada keuzuran kepada Allah besok ni. Aku tak akan ditanya dah. Boleh faham? Kalau aku tak tegur, aku akan ditanya tentang orang tu kenapa masuk neraka. Dan sebab kedua aku tegur, la'allahum, moga-moga dengan teguran itu mereka bertakwa. Boleh? Jadi sebab utama buat kerja dakwah yang paling asas sekali ialah supaya kita tak akan disoal di akhirat besok. Yang kedua, matlamat kedua, semoga orang tu beriman kepada Allah. Boleh? Agak-agak lepas tak kita ni? Dia ada dua bacaan ni. Dua bacaan. Satu, wala tus'al. Wala tus'alu. Makna apa tadi? Kamu tidak akan disoal. Ada satu lagi bacaan. Dua-dua bacaannya adalah betul. Qiraah yang 7. Iaitu wala tas'al. Subhanallah. Tulisan sama, berbeza baris, berbeza makna, berbeza tadabbur. Yang ni kamu tak akan ditanya kenapa mereka masuk neraka. Yang ni wala tas'al. Kamu jangan tanya tentang penghuni neraka. Apa maksud jangan tanya? Azab mereka terlalu pedih, terlalu dahsyat, tak payah tanyalah. Boleh faham? Jadi ayat ni Allah nak beritahu apa? Azab penghuni neraka ni terlalu dahsyat, tak payah tanyalah. Kalau kamu tanya pun kamu tak boleh nak bayangkan. Kan? Berubah baris, maksud pun berubah. Okey. Kemudian Allah kata apa? Walan tarda. Dan tidak sekali-kali akan redha angka kepada engkau al-Yahud, orang-orang Yahudi, wala Nasara, dan tidak juga orang-orang Nasrani.
hatta sehinggalah tattabi'a engkau ikut millatahum agama mereka. Okey, apa maksud? Apa dah? Dia sebenar ayat ni Allah nak bagi kepada Nabi. Sebab apa? Ada pegangan Nabi yang menyebabkan Allah turunkan ayat ni. Apa pegangan Nabi? Dia antara orang musyrik dengan orang Yahudi dan Nasara, yang mana Nabi lebih mengharapkan mudah beriman kepada Allah. Yahudi lah, sebab mereka ada kitab. Jadi Nabi bila berdakwah, Yahudi dan Nasara tak beriman, maka Nabi masih mengharapkan. Sehingga kan banyak benda yang kalau boleh Nabi nak biar ada bersama dengan Yahudi dan Nasara, supaya apa? Nak tackle mereka. Begitu sekali Nabi ni sifat apa dia panggil? Tamak. Tamak sangat nak tengok orang Yahudi beriman, sampai Nabi stres. Allah sebut dalam surah apa ni? Surah Al-Kahfi. Ataupun dalam surah Fatir ayat 7. Cuba buka. Surah Fatir ayat 7. Fala tazhab nafsuka alaihim hasarat. Ayat ni panjang, saya ambil yang bahagian akhir. Innallaha alimun bima ayat 7. Ayat 8 kan? Saya kata ayat 8 tadi kan? Okey, 8. Okey. Cuba terjemah. Ini bukan daripada awal ayat. Fala tazhab nafsuka. Subhanallah. Cuba terjemah. Tazhab ni hilang. Nafsuka, diri engkau. Jangan diri engkau hilang. Hilang tu apa makna? Kamu stres ke, frust ke, bunuh diri ke, alaihim, ke atas mereka, hanya kerana hasarat. Apa makna hasarat? Sedih sebab mereka tak beriman. Allah kata jangan. Jangan. Kenapa? Innallaha alimun. Allah Maha mengetahui apa yang mereka buat. Jadi bila Nabi stres sangat, nak sangat khususnya Yahudi dan Nasara beriman, Allah nak hiburkan hati Nabi. Apa dah? Kamu buat macam mana pun orang Yahudi dan Nasara tak akan beriman sampai kamu betul-betul ikut agama dia. Makna apa? Cukup. Bila Nabi dengar ayat ni, Nabi rasa apa? Dah cukuplah, cukup. Jangan buang masa. Betul tak? Kalau tak ada ayat ni, apa Nabi buat? Kalau tak ada ayat ni? Tamak kan? Kita kalau tak ada ayat ni, kita ada ke tak ada ke, relax je. Slow and steady. Okey? Satu, Allah nak ibukan hati Nabi. Yang kedua, Allah nak beritahu perangai Yahudi, bukan semua, tapi kebanyakan. Perangai Yahudi dan Nasara, iaitu mereka akan bekerja siang malam, pagi petang, 24 jam supaya kamu ikut agama mereka. Dia di sini engkau ni Nabi, tapi mungkin tak Nabi ikut jejak agama? Tak. Sebenarnya ayat ni tuju pada siapa? Kita. Dah ramai tak umat Nabi Muhammad yang dah ikut jejak langkah Yahudi dan Nasara? Ramai tak? Ramai. Berhati-hati dalam berkata-kata. Apa dia antara yang orang Islam? Solat jarak biarlah, itu baru tu. Ini cerita lama ni. Cerita lama dan berterusan. Apa dia antara yang orang Melayu lah senang.
Orang Melayu Islam yang dah ikut ni. Walaupun tak tukar agama. Tapi ikut perangai. Kita dah banyak belajar sifat Yahudi kan. Apa dia? Yang orang Melayu ikut. Cakap bohong. Selalu mungkir janji. Dengki. Sembunyikan kebenaran. Betul tak? Berapa ramai ustaz, berapa ramai ulama, berapa ramai mufti tak cerita kebenaran. Ikut agama Yahudi lah tu. Walaupun tak tukar agama, tapi jejak langkah dia. Boleh faham? Banyak dah. Jadi, perangai Yahudi ni kena berhati-hati. Sebab dia tak akan puas dengan kita. Dia tak akan puas. Sehinggalah dia berjaya mencapai matlamat dia. Apa dia? Kalau setakat dia bunuh, contohlah. Kalau setakat dia bunuh orang Palestin, berjaya tak tujuan utama dia? Tak. Orang tu Islam. Sebab tu dia bunuh. Sebab orang tu tak nak ikut jejak. Dia bunuh je. Jadi, tak menguntungkan dia. Yang menguntungkan dia apa dia? Ni, yang dia tak bunuh kat Malaysia ni. Yang dia tak bunuh kat Malaysia tapi ikut jejak. Boleh faham tak? Kena fahamlah. Jangan duk menjerit kat sana, kat sini, dia ikut. Perangai macam Yahudi, lepas tu demo, bantah Yahudi. Kononnya. Apa dia? Tak berdakwah kan? Yahudi suka tak? Satu yang tak belajar agama langsung. Yahudi sukalah. Yang kedua, belajar tapi belajar sampai mati. Tak sampaikan. Yahudi suka tak? Yang ketiga, belajar benda yang sesat. Yahudi lagi suka. Betul tak? Jadi sebenarnya dah ramai ni ikut millatahum. Okey? Di sini juga Allah kata agama mereka. Sedangkan Yahudi dan Nasara satu agama ke dua agama yang berbeza? Dua agama berbeza. Tapi kenapa Allah kata agama mereka? Seolah mereka tu satu agama. Sebab Allah nak beritahu orang kafir ni sebenar ada 10 ke 20 agama, sebenar satu agama je. Iaitu asal dia syirik pada Allah, kufur kepada Allah. Cuma mereka akan bersatu. Mereka akan bersatu hanya bila berdepan dengan orang Islam. Mereka akan bersatu. Okey. Kemudian Allah kata, "Qul," katalah wahai Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad. Dia pernah dengar tak Muhammad Iqbal? Pernah dengar? Dia seorang penyair daripada Pakistan. Bapa dia pesan pada dia, "Ya Bunaya." "Ya Bunaya, wahai anakku." Kemudian dia cakap Pakistan lah. Kalau saya cakap Pakistan tak faham. Jadi saya terjemah terus. Dia kata, "Wahai anakku, apabila kamu baca Al-Quran, maka bayangkan Al-Quran tu betul-betul tuju pada kamu. Betul-betul tuju pada kamu." Ni. Orang Yahudi tak akan reda sehinggalah kamu ni, kamu. Bukan Nabi Muhammad. Kamu ikut jejak langkah mereka. Jadi macam mana kita nak tahu kita ikut jejak langkah Yahudi? Macam mana kita nak tahu? Tak, macam mana kita nak tahu kita dah terikut agama Yahudi? Tengoklah perangai Yahudi dalam Al-Quran. Kalau kita jaya Al-Quran, kita pun tak tahu perangai Yahudi, kita pun ikut. Kita perasan kita okey. Betul? Jadi nak tahu ikut agama Yahudi, bacalah tadabbur Al-Quran. Okey, sekarang Allah kata apa? Qul. Sekarang Allah kata qul pada Muhammad. Sebenarnya Allah kata qul kepada kita. Apa dia? Inna, sesungguhnya, hudallah, petunjuk Allah, huwal huda, adalah sebenar-benar petunjuk. Apa makna? Apa yang Allah nak Nabi sampai kepada kita? Allah perintah pada Nabi supaya bagi tahu kita. Kan? Apa yang Allah nak Nabi sampai pada kita ni? Ialah apa dia? Apa dia peringatan tu?
Allah nak Nabi bagi kepada kita petunjuk Allah sahaja yang merupakan petunjuk yang sebenar. Makna apa tu? Yang datang daripada manusia semua bukan petunjuk. Mimpi guru ke pendapat guru bukan petunjuk Allah. Ini yang siapa yang suka buat benda-benda baru dalam agama. Ayat ni secara jelas mengatakan yang kamu fikir baik bukan hidayah. Sebab hidayah Allah kata apa? Hidayah yang sebenar ialah hidayah Allah. Makna mesti datang daripada Allah. Kalau bukan daripada Allah, bukan hidayah. Jadi sekarang Allah bukan nak tegur Yahudi dan Nasara sahaja. Siapa saja yang beramal berpandukan akal nafsu, dia bukan hidayah Allah. Sebab itu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, Al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu hanya daripada Tuhan engkau. Fala takunanna minal mumtarin. Maka jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang apa dia mumtarin? Ragu-ragu. Kan? Bila kita ambil pendapat orang, kan? Amalan seseorang, kita tinggal amalan sunnah Nabi, kita ada keraguan tak pada hidayah Allah? Allah kata jangan ragu-ragu. Okey. Dan dalam surah Yunus ayat 58, Allah kata apa? Famaza ba'dal haqq illa ad-dhalal. Cuba terjemah. Famaza, maka tidak ada selepas kebenaran malaikat dalal apa dah? Sesat. Maksud apa ni? Kebenaran hanya daripada Allah. Dan tidak ada yang selepas kebenaran malaikat semuanya sesat. Kalau kamu kata kamu benar, kul hatu burhanakum. Bagi bukti. Daripada Quran ayat berapa, daripada hadis Nabi, hadis yang mana? Okey, kemudian Allah kata apa? Walain, dan pasti sekiranya ittaba'ta, engkau ikut ahwa'ahum. Ahwa' jamaah, kalau mufrad satu hawa'u. Apa makna? Hawa nafsu mereka. Dia ada hawa. Ini hawa nafsu. Yang isteri Adam, kena sebut beza. Hawa, ini isteri Adam. Kalau kita sebut anak saya nama Hawa, kenapa? Sempena dengan nama isteri Adam, salah. Yang ini berasal daripada hawa nafsu. Yang ini berasal daripada hayatun, kehidupan. Okey. Allah bagi amaran pada Nabi. Walaupun tak mungkin Nabi buat. Jadi amaran kepada Nabi sebenar amaran kepada kita. Apa dia? Kalau engkau ikut hawa nafsu mereka. Hawa nafsu siapa? Yahudi dan Nasara. Ba'da, selepas yang ja'aka, datang kepada engkau, minal ilmi, dari ilmu. Ilmu di sini maksud dia ialah itulah petunjuk Allah yang bersumberkan Quran dan hadis. Maka malaka, tidak ada bagi kamu minallah, dari Allah, min waliyin, dari wali apa dah? Pelindung, wala nasir, dan tidak juga penolong. Kita dah jumpa ni kan? Apa beza dah? Apa beza nasir dengan wali?
Baru jumpa minggu lepas ke? Panas lagi. Ha? Yang mana? Wali dulu. Apa makna wali? Ha? Memberi manfaat. Nasir? Menolak mudarat. Ya. Jadi wali ni ialah pelindung. Dia cipta kita, dia bagi kita makan, dia bagi kita sihat. Nasir, bila ada musibah, dia tolak. Dia tolak bahaya daripada menimpa kita. Itu nasir. Dan kita sebenarnya nak dua kan? Dalam hidup kita nak dua lah. Pertama, orang yang jaga kita, bagi makan kita. Yang kedua, bila ada mudarat ke, musibah ke, kita nak ada orang yang tolak musibah tersebut. Boleh? Jadi apa yang Allah nak bagi tu di sini? Mula-mula Allah kata apa? Yahudi dan Nasara tidak akan setuju dengan engkau. Jadi tak payahlah pulun habis-habis. Sebab mereka tak akan setuju sampai bila-bila. Sebaliknya, dia akan setuju dengan engkau bila? Bila Yahudi dan Nasara akan bersetuju dengan engkau? Bila kamu ataupun umat kamu ikut, dia baru dia puas hati. Itu satu. Yang kedua, petunjuk yang sebenar bukan petunjuk Yahudi, bukan petunjuk Nasrani, tapi petunjuk yang sebenar-benar petunjuk ialah daripada Allah. Petunjuk milik Allah. Jadi tidak ada manusia tidak ada hak untuk mengubah, menukuk, nambah hidayah Allah. Kemudian lepasnya Allah bagi tahu, sekiranya engkau ataupun umat engkau mengikut hawa nafsu mereka, subhanallah. Tadi dia kata apa? Ikut millah. Agama kan? Sekarang Allah tukar dah. Sekiranya engkau ikut hawa nafsu mereka. Tadi engkau ikut agama mereka. Boleh faham? Kenapa Allah tukar hawa nafsu? Daripada millah tukar pada hawa. Tadabburnya apa? Ha? Subhanallah. Allah nak beritahu, semua agama yang bukan daripada Islam, semua berdasarkan nafsu. Tengok tadabbur tu. Allah tak ulang perkataan yang sama, mesti ada sebab. Allah nak beritahu, agama mereka ni sebenarnya semua bersumberkan hawa nafsu. Dan kalau engkau ikut hawa nafsu mereka, apa jadi? Apa kesan? Miskin, bukan. Dia makna apa tu? Siapa yang ikut hawa nafsu, Allah tak akan tolong dia. Bila Allah tak tolong, agak-agak apa jadi? Kita kalau mak bapak kita tak tolong pun dah ada masalah kan? Kita kesepitan, bos kita tak tolong pun ada sikit masalah. Ini siapa yang tak tolong? Habis. Makna kita dalam kecelakaan yang besar. Kalau Allah tak tolong kita. Hanya kerana apa ni? Kerana apa Allah tak akan tolong manusia? Ikut hawa nafsu je. Boleh? Jadi pengajarannya apa? Siapa yang ada masalah, dia rasa sempit tu, ceklah. Hidup dia banyak ikut hawa nafsu. Masalah dia tak selesai-selesai. Mana Allah tak tolong. Kenapa? Banyak dia ikut hawa nafsu. Solat, dia solat tapi ikut hawa nafsu. Solat lambat kan? Solat jarak. Nak sebut juga. Tapi kadang-kadang kita suka mengata orang kan ikut hawa nafsu juga. Okey. Satu ayat lagi. Allazina, orang-orang yang atainahum. Saya nak ingatkan ini. Orang Melayu kan, orang Arab saya tak tahu. Orang Melayu, antara cara dia nak dapat pelindung, penolong, apa caranya? Kadang-kadang dia buat apa? Tangkal, azimat, lagi? Dia gantung apa-apa kat rumah kan? Bomo, sihir. Kadang-kadang dia guna ayat Quran tanpa kat pintu kan? Kadang-kadang dia pagar rumah dia bukan dengan pagar simen, dengan pagar garam. Kan? Subhanallah. Sebenarnya yang dia buat pun dah, dia ikut hawa nafsu, dia tak akan selamat. Jadi sebenarnya
Kalau nak selamat, tak payah pagar rumah, tak payah gantung benda, hanya ikut hidayah Allah je. Ikut hidayah Allah, Allah jadi wali, Allah jadi nasir. Sama dengan maksud hadis kan, ihfazillah. Kalau kamu jaga Allah, kamu ikut perintah Allah, Allah jaga kamu. Walaupun kamu berada di dalam perut ikan macam Nabi Yunus. Walaupun kamu berada dalam gua macam Ashabul Kahfi. Walaupun kamu berada dalam gua dan diburu oleh musuh depan pintu gua, kamu akan selamat seperti Nabi Muhammad kan. Kamu akan selamat walaupun kamu berada di padang pasir berseorangan dengan bayi yang kecil. Seperti semua Allah nasir dan Allah wali bila ikut perintah Allah. Jadi betulkan cara kita berfikir dan cara kita beramal. Banyak cara kita berfikir salah. Nak selamat, duit banyak. Nak selamat, rumah besar. Nak selamat, simpan duit kan. Dia 2 anak yatim dalam surah Al-Kahfi. Harta dia selamat. Walaupun dia duduk di kawasan orang jahat. Bapa dia mati. Dia budak lagi. Belum balik. Duduk di kampung orang jahat. Tapi harta dia selamat. Siapa jadi wali dia? Allah. Siapa jadi nasir dia? Allah hantar siapa? Musa dan Khidir daripada entah negara mana tak tahu. Naik kapal, betulkan tembok. Sebab apa? Sebab Allah wali dan nasir kepada budak ni. Selamat. Okey. Orang-orang yang kami beri kepada mereka kitab. Kitab apa ni? Apa-apa kitab. Taurat, Injil, Quran. Ayat ni sebenar Allah nak bagi kita apa ni? Adakah dekat kita dengan ayat sebelum? Kalau ayat sebelum orang Yahudi dan Nasara dia nak sangat umat Islam ikut agama mereka. Soalan dia, adakah Yahudi dan Nasara semua perangai macam tu? Tak. Ada. Dia tulisan dalam Quran, dia kadang-kadang dia tulis macam ni. Dia tulis macam ni, alif kecil. Alif lah tu. Yang ni baca pun sama, 2 harakah kan? Cuba nanti baca. Pandai pun. Okey. Orang-orang yang kami beri kitab pada mereka ni, Yahudi dan Nasara. Allah nak kecualikan, bukan semua jahat. Yang baik ni, apa dia buat? Apa ciri-ciri Yahudi dan Nasara yang baik? Iaitu, bila dapat kitab, yatlunahu. Mereka membacanya. Membacanya macam mana ni? Haqqa tilawati. Dengan sebenar-benar bacaan. Apa mana sebenar-benar bacaan? Dia 3. Dia haqqa tilawati ada 3. Haqqa tilawatihi ada 3. Barulah dipanggil haqqa tilawati. Kalau 1, 2 tak cukup. 1, baca lafaz dia. Lafaz Al-Quran, baca dengan betul. Makhrajnya, tajwidnya. Yang kedua, makna dia. Al-makna ataupun tafsir. Ataupun tadabbur. Yang ketiga, amal. Ada 3 komponen ni baru dipanggil haqqa tilawati. Allah nak puji siapa ni? Yang apa ciri-ciri Yahudi dan Nasara yang Allah puji? Apa ciri-ciri dia? Dia bukan yatlunahu saja. Tapi ada haqqa tilawati. Kita ingat ayat sebelum ni kan? Yahudi kata Nasara sesat. Nasara kata Yahudi sesat. Lepas tu Allah kata apa? Wahum yatlunal kitab. Sedangkan mereka baca kitab. Kenapa mereka baca kitab Allah tapi menyesatkan orang? Sebab mereka yatlu sahaja. Tidak ada haqqa tilawati. Kan? Jadi Allah mencela kalau yatlu saja. Ramai tak orang Melayu hanya yatlu saja. Kan? Okey, lepas tu Allah kata ulaika. Mereka itulah yu'minuna bihi. Apa? Contoh siapa dia? Kalau Yahudi beriman dengannya. Abdullah bin
salam. Kalau Nasrani yang beriman di zaman Rasulullah, Najasyi, Adi bin Hatim, tak ramai lah. Tak ramai tapi ada. Suhaib Ar-Rumi, ada yang kata dia bukan Nasrani, cuma dia pernah belajar daripada orang Nasrani. Kemudian waman yakfur, dan siapa yang yakfur, mengingkarinya. Mengingkari apa ni? Kitab. Dia baca dah, ada faham dah, tapi dia tolak. Yahudi faham tak kitab tu? Faham. Bukan setakat faham, dia buat satu lagi. Dia apa? Ubah. Melayu faham tak kitab? Sebab tu Melayu tak ubah, sebab syarah nak ubah kena faham. Faulaika, maka mereka itulah humul khasirun, mereka yang merugi. Okey. Boleh. Jadi sebenarnya siapa manusia yang rugi sebenar? Yang dibuang kerja? Yang bisnes tak jalan? Tak. Yang rugi sebenar ialah yang kufur dengan ayat-ayat Allah. Okey, boleh. Jadi mana lebih ramai yang dibuang kerja, yang hilang bisnesnya, dengan yang kufur dengan Al-Quran? Mana lebih ramai? Tapi yang mana lebih terasa rugi? Betul kan? Kalau kita diberi pilihan, PKP sambung 2 tahun lagi, kerja hilang, tapi dapat tadabbur dan dapat beriman dengan Quran, kita pilih yang mana? Apa? Pilih yang mana? Ya. Walaupun 2 tahun PKP dan kerja tak ada. Oh, kuat iman. Ini bakal calon ahli syurga ni. Okey, secara umumnya macam mana tugas kita sebagai orang Islam nak menyampaikanlah kepada yang belum Muslim lagi ni, ya? Adakah cukup dengan 1-2 ayat pada sekali masa ataupun secara berterusan? Dan sebab kita digalakkan untuk nak menyatakan kebenaran kepada mereka ni dengan cara berhikmah, kan? Ya. Jadi boleh tak Ustaz ulas sedikit secara umum? Sebab kita baru belajar dalam dua, mungkin kita semangat ataupun mungkin kita nak tulis dalam FT ke, mungkin mereka dengar, mungkin mereka baca, ataupun untuk kita berdialog satu persatu dengan mereka secara berdepan. Jadi saya minta Ustaz komen secara umum. Terima kasih Ustaz. Okey, bagaimana cara kita nak berdakwah, kan? Dia sebenar, kalau kita tidak berilmu, kita akan bertanya dan kita akan jadi bela, tak tahu apa nak sampaikan sebab kita tidak ada ilmu. Tapi bila kita berilmu, kita akan tahu cara kita berdakwah. Bahkan Nabi kata, sampaikan daripada-Ku walaupun satu ayat. Bila kita berilmu, sebenarnya cara berdakwah lagi mudah. Dengan macam mana cara nak sampaikan, bahasa yang kita nak gunakan, hikmahnya macam mana. Kalau orang macam ni, kita nak sampaikan apa dulu, kan? Kadang-kadang kita kena sampaikan bab akidah dulu. Bila dia jahil, zero, kan? Kadang-kadang dia dah faham akidah, dia ada masalah solat, kita cerita bab solat, kan? Kadang-kadang dia ada masalah puasa, kan? Kita cerita bab puasa. Jadi kita pertama kena ada ilmu. Dan ilmu tu tak adalah mesti habis tadabbur 30 juzuk. Tak adalah mesti belajar sunnah sittah, kan, sampai habis, tak. Yang paling asas kita faham. Asas agama kita faham. Kemudian yang kedua, kita tahu
orang yang kita nak dakwah tu. Sebab tu Nabi bila pesan kepada Mu'adh bin Jabal, ketika Nabi hantar Mu'adh bin Jabal ke Yaman, Nabi cakap apa? Bila kamu pergi ke Yaman, kamu akan jumpa ahli kitab. Nabi pesan dah. Kenapa Nabi pesan? Sebab cara berdakwah orang yang jahil dengan orang yang ada kitab berbeza. Berbeza. Jadi step yang kedua, kita kena tahu orang yang kita nak dakwah tu, apa masalah dia. Apa mungkin masalah akidah, mungkin masalah akhlak, mungkin masalah solat lambat, mungkin masalah marah. Sebab tu Nabi bila sahabat bertanya, jawapan Nabi kadang-kadang berbeza. Soalan sama tapi jawapan berbeza. Kadang-kadang orang lelaki tanya, seorang sahabat datang pada Nabi, "Ya Rasulullah, boleh tak kamu beritahu aku satu benda, satu amalan yang kalau aku buat masuk syurga?" Nabi kata apa? Jangan marah. Dia lagi pelik kan? Aku tanya amalan. Nabi kata jangan marah. Dia tanya kali kedua, "Ya Rasulullah, boleh tak bagi aku satu amalan yang kalau aku buat boleh masuk syurga?" Nabi kata jangan marah. Nabi ulang sampai 3 kali. Kenapa Nabi jawab jangan marah? Kawan tu nak amalan. Sebab Nabi tahu perangai orang ni, masalah besar dia ialah marah. Bila tak selesai masalah marah, bagi ilmu apa pun tak menjadi. Kan? Yalah. Amalan dah ada, ilmu dah ada, zikir pun ada, tapi asyik marah je, zikir tak jadi. Kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, dakwah ni dia kena mencari. Dia tak perlu kita buat forum terbuka kan, dialog ke apa ke. Sebenarnya kita dakwah yang paling berkesan ialah kita dakwah secara fardiah. Jumpa setiap orang kita berdakwah. Tapi sebenarnya kita itu bukan budaya kita. Betul tak? Sebab kita kalau nak cakap secara personal ni, orang yang kita tak kenal lagi lah. Dia kena penempang lah. Jadi akhirnya, tak boleh ni. Dah 10 tahun tak boleh. Akhirnya tak apa. Saya nak bagi contoh Mus'ab bin Umair. Bila Nabi hantar dia ke Madinah. Madinah ni negeri yang asing bagi dia. Dia tak pernah pergi dan dia tak ada siapa yang kenal kat situ. Tapi sebab dia ada ilmu dan ada rasa bertanggungjawab, maka dia berani pergi jumpa rumah ke rumah orang Madinah, pergi jumpa pembesar orang Madinah, pergi kebun kebun orang Madinah. Bila orang marah je, dia kata apa? Boleh tak kamu dengar dulu? Kalau kamu rasa setuju, kamu terima. Kalau tak setuju, okey, kamu tolak, aku jalan. Keberanian, kekuatan tu ada. Kita tak ada. Sebab tu kita sekarang nak mula gerakkan dakwah secara personal, secara individu. Kita jumpa guard ke, pergi dakwah. Jumpa rumah asnah ke, mana-mana. Jangan fikir mereka terima ataupun tak. Tapi fikir, aku kalau tak dakwah, aku akan disoal di akhirat besok. Aku kalau tak dakwah, aku pentingkan diri. Aku seolah tidak ada rahmat kepada mereka. Aku suka mereka dalam keadaan jahil. Tak boleh. Jadi fikir kewajipan kita dan fikir akibat yang kita akan tanggung. Kalau tak berdakwah, insya-Allah kita ada kekuatan. Tapi kalau tengok orang tu, kita akan banyak alasan. Tak boleh ni. Nampak badan dia besar pada aku ni. Jadi insya-Allah. Kita kena berdakwah, Ustaz. Ya. Faham Ustaz. Jadi kita berdakwah ni bukan sentiasanya kepada orang yang belum Muslim, kepada orang Islam sendiri pun yang kita rasa mungkin perjalanan hidup dia tak betul pun kita kena berdakwah juga lah Ustaz. Walaupun kita kenal dan yang kita tak kenal. Betul tak Ustaz? Ya. Sebenar dakwah ni, apa makna dakwah? Dakwah mengajak orang kenal Tuhan, mentauhidkan Allah dan beribadat kepada Allah. Ramai tak orang Melayu yang belum kenal Tuhan. Bila yang tak solat, tak kenal Tuhan lah. Kadang-kadang orang Melayu Islam ni lebih utama kita dakwah dulu daripada non-Muslim. Kenapa? Sebab kadang-kadang non-Muslim terhalang untuk dia masuk Islam sebab dia tengok perangai orang Islam ni. Sebab dia fikir, kenapa aku nak masuk Islam sedangkan akhlak orang Islam lagi teruk pada aku. Tak ada tarikan langsung. Betul tak? Jadi kadang-kadang keutamaan kita ialah dakwah pada orang Melayu dulu. Yang akhlak dia tak nampak bahawa Islam tu adalah agama terbaik. Tak nampak cantik. Jadi kadang-kadang akhlak orang Islam jadi penghalang untuk orang non-Muslim masuk Islam. Sebab tu ada orang mengatakan yang dah revert lah. Dia kata, saya masuk Islam sebab saya baca buku.
Kalau saya tengok perangai orang Islam, saya tak akan masuk Islam sampai bila-bila. Kan? Okey. InsyaAllah kita akan kita akan bentuk satu batalion, satu squad untuk gerakkan khususnya pelajar tadabbur supaya berdakwah paling-paling kurang kepada saudara mara dia yang paling dekat. Tukar mindset kita. Ini kerja yang terbaik. Dan kerja ni kalau aku tak buat, kemungkinan aku disoal di akhirat besok. Aku tak akan selamat. Walaupun solat aku dah okey, haji umrah dah okey, tapi kalau tak menyampaikan, masa depan aku di akhirat belum tentu terjamin. Tukar cara berfikir. Dengan cara berfikir macam tu memberi kekuatan untuk kita akan sampai ke dakwah. Dan kita tak akan fikir pasal risiko dia. Sebab apa? Risiko di akhirat lagi dahsyat. Okey. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Iman Iman. Ya. Okey. Kalau ada satu orang ni dia nak masuk Islam, dia memang on the way nak Islam tu, dia mati dalam perjalanannya. Jadi dia ditanamkan di perkuburan orang Islam ke tak? Dia nak masuk Islam ke dah masuk? Dia dah percaya tak ada Tuhan selain dari Allah, cuma dia belum ucap kalimat syahadah. Belum mengucap lah. Okey, ikut kebiasaan, adab budaya kita, kalau orang tu daripada keluarga bukan Islam kan, kemudian tidak ada bukti dia masuk Islam, maka dia dikebumikan ikut cara bukan Islam lah. Itu bukan isu, bukan masalah. Sebab apa? Allah lebih tahu dia Islam ataupun tak. Walaupun dia dikebumikan bukan cara Islam, tapi kalau dia dah mengucap 2 kalimah syahadat, dia telah Islam, maka dia selepas mati dia akan jadi jenazah orang Islam. Bila masuk kubur dia akan selamat daripada azab kubur, insya-Allah. Jangan risau yang tu. Ada orang yang mati dan dikebumikan cara Islam, tapi dalam kubur kena azab. Sebab apa? Tak solat pun. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa anta ka anti. Wa anta fajazakumullah khairan. Apa kerja dakwah terbaik untuk wanita, terutamanya ibu di rumah? Dia kerja ibu di rumah yang paling baik, yang paling besar, yang paling penting ialah menjadikan anak-anak mereka sebagai pendakwah. Kita tahu tak kenapa Imam Syafi'i menjadi orang yang hebat, ulama yang hebat? Ilmu dia ambil, dimanfaatkan sampai bila-bila satu dunia. Kenapa? Hasil didikan seorang ibu. Imam Syafi'i ni anak yatim. Bapa tak ada. Siapa yang menjadikan Imam Syafi'i hebat? Mak dia dengan izin Allah. Begitu juga Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dia anak yatim juga. Yang menjadikan dia hebat siapa dia? Mak dia. Kebanyakan para ulama, orang yang hebat hasil daripada buah tangan ibu. Bapa ni susah sebab bapa ada tanggungjawab lain. Cari nafkah dan sebagainya kan. Lepas tu bapa ni kalau mendidik asyik marah je kan. Jadi tanggungjawab peranan besar seorang ibu ialah didik anak di rumah. Ustaz, anak saya semua dah besar, cucu. Jangan asyik layan cucu beli mainan je, beli hadiah je kan. Kalau tak ada cucu, pergilah cari anak saudara. Anak saudara ke cucu saudara, subhanallah. Sebenarnya ruang dakwah terlalu besar. Cuma tak biasa dalam budaya kita. Bila kita fikir dakwah, kita fikir beda. No Muslim. Tak. Anak kita, cucu kita, anak saudara kita, sepupu kita, ramai lagi. Ada soalan dari Zoom? Saya ada mengerti pendapat cara Ustaz berdakwah dan bagi miskin. Boleh Ustaz kongsi cabaran-cabaran Ustaz dalam menggerak dakwah supaya kami boleh belajar dari pengalaman? Pengalaman kita berdakwah kepada
asnaf, fakir miskin. Dia sebenarnya berdakwah pada fakir miskin paling-paling mudah. Kenapa? Sebab pertama tak ada tentangan. Tak ada tentangan. Tak pernah dia baling batu, tak pernah dia marah. Sebab apa? Sebab kita datang bawa benda. Kita nak baling benda dengan dia kan, mana boleh dia marah. Jadi bila kita bawa benda yang dia perlukan kan, dia akan sedia mendengar. Kita nak cakap setengah jam ke 45 minit ke, dia mendengar. Dan bila kita tawarkan untuk buat kelas agama pada mereka, mereka bersedia. Sebab tak tahulah niat mereka itu wallahualam. Tapi dalam keadaan mereka sangat-sangat jahil agama, bila ditawarkan untuk ajar Quran, mereka sangat-sangat seronok. Ada 2-3 keluarga kita jumpa, bila kita bagi je Quran terjemah, terus menangis. Kenapa? Dia kata, Ustaz, saya dah lama tak pegang Al-Quran, sentuhan tu. Baru sentuh Quran dan menangis. Sebab dia tersentak. Ya Allah, orang bagi Quran. Biasa orang pergi ziarah asnaf bagi beras. Ini bagi Quran terjemahan. Dia terkejut. Sebab fitrah manusia ni, dia tahu Quran tu satu benda yang penting dalam hidup dia. Tiba-tiba dia dah tinggal berpuluh tahun. Tiba-tiba ada orang bagi. Dia rasa, ya Allah, lamanya saya tak sentuh dan tak baca Quran. Sebab itu bila berdakwah, kena lebih fokus pada ilmu. Walaupun kita bawa barang. Supaya apa? Supaya mereka sedar yang lebih penting bukan barang, bukan beras. Tapi ilmu tu. Jadi sebenarnya nak kata cabaran, sebenarnya tak ada cabaran. Cabarannya kita lah. Sebab kita tak boleh nak kerap ziarah mereka. Kita pun terikat kan, tambah-tambah PKP. Kalau tak ada PKP ni, kita pergi tiap minggu ziarah. Johor ke Melaka, kita pergi, insya-Allah kita akan pergi tiap minggu. Dah banyak jadual ni, kita nak pergi. Tapi sebab PKP tak apa. Itu sebenarnya bukan halangan. Ada ziarah asnaf yang kawasan dekat yang tak perlu keluar negeri ataupun tak perlu keluar daerah. Banyak lagi, insya-Allah. Bila kita buat kerja dakwah, kita semakin nampak. Dulu kita buat jauh kan, Sabah. Selalu pergi sana. Sini, kita tak nampak pun. Tapi bila PKP, rupa-rupanya sini pun banyak ruang dan peluang dakwah. Begitu besar dan banyak. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hukumnya saya contoh saya berjogging. Apa? Jogging? Jogging kerana Allah. Berapa jam? Berapa jam jogging tu? 2 jam. Adik pernah tak baca Quran satu hari 2 jam? Adik? Lain putus. Pernah? Okey, dia jogging kalau betul-betul kerana Allah, maka hasilnya mesti terbaik. Apa dia? Bila kita jogging kerana Allah, supaya badan kita sihat. Bila badan kita sihat, tujuan supaya apa? Kalau betul kerana Allah, supaya ibadat kita lagi sempurna. Dengan kesihatan, hasil daripada jogging ni, ibadat aku lagi sempurna. Tapi kalau sebab jogging menyebabkan ibadat kita lebih kurang sama je, jogging tu bukan kerana Allah. Boleh faham? Macam kita katalah, kita makan kerana Allah. Makan kerana Allah, solat tunggal terbalik. Mana ada kerana Allah? Melancong kerana Allah, solat lintang pukang. Bukan kerana Allah lah. Kalau kamu buat apa saja kerana Allah, maka ibadat kamu yang paling utama akan menjadi lagi sempurna. Okey. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah yang patut kita lakukan? Adik umur berapa ni? Adik? Adik boleh kenalkan diri dan beritahu umur? Nama saya Khalid Muqtazahan bin Muhammad Faiz, umur 12 tahun. Kenapa yang bertanya asyik adik-adik je? Okey, soalan? Soalan saya, kita dekat sini, apakah yang boleh kita buat untuk membantu untuk kita sama-sama berjihad dari sini?
untuk bantu saudara kita dekat Palestin. Okey. Dia Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu, ahli keluarga kamu daripada neraka. Jadi yang paling asas, yang paling utama diri kita, keluarga kita. Kemudian lepas tu yang paling utama jiran kita, kan? Jadi kalau kita nak bantu di Palestin, ini pandangan saya lah. Kalau nak betul-betul bantu agama Allah, bantulah orang Malaysia yang ada tak jauh daripada kita. Orang Palestin, saya dah sebutkan, orang Palestin ni dari segi ilmu, dari segi keimanan, dari segi amalan mereka, Masya Allah jauh lebih baik pada kita. Mereka hidup mereka, ini bukan semua orang Palestin lah, khususnya yang ada di Gaza. Hidup mereka hanya untuk Allah je. Mati pun tak ada. Sebab nyawa mereka, kerehatan mereka, kesenangan mereka, mereka serah untuk agama Allah. Kalau tak, mana boleh mereka bertahan sekarang? Kalau mereka hidup bukan kerana Allah, mereka tak boleh bertahan seperti sekarang. Mereka akan keluar musafir pergi duduk negeri yang lebih selesa. Kita tahu tak, Gaza tu kecil je, 300 km lebih. Kecil je, dikepung. Tapi mereka boleh hidup dan boleh buat senjata untuk apa? Untuk diri sendiri? Tak. Untuk agama Allah. Jadi Masya Allah, iman mereka, amalan mereka, semoga Allah terima mereka semua sebagai mati syahid. Jadi kalau kita nak bantu, bantulah diri kita sendiri. Dengan cara apa? Mantapkan ilmu kita, mantapkan hubungan kita dengan Allah, dan berdakwahlah di sekitar saudara mara kita yang pertama. Yang kedua, golongan asnah yang terlalu ramai jahil agama. Jahil agama, tak kerti baca Quran, tak solat. Kalau 50 orang kita pergi ziarah asnaf tu, 40 orang tak solat. Jadi kita nak selamat kat sana, mereka Masya Allah, iman mereka, amal mereka. Tapi yang kat sini lagi ramai. Kalau mati bila-bila masa dalam keadaan jahil dan tak salat, mereka masuk neraka. Jadi bantulah di sini. Untuk orang Palestin, kita hanya berdoa semoga Allah tetapkan iman mereka, tetapkan istiqamah mereka, tinggikan kesabaran mereka, dan kalau mereka mati, Allah masukkan mereka ke dalam surga. Doa aja. Wallahu alam. Kita juga nak gerakkan dakwah di kalangan pelajar-pelajar tadabbur. Jadi kita akan buat meeting secara Zoom dengan pelajar-pelajar tadabbur, dengan tujuannya ialah untuk gerakkan pelajar tadabbur supaya buat kerja dakwah. Paling-paling kurang kepada anak, kepada suami, kepada jiran, kepada saudara mara. Jadi kita akan buat meeting secara Zoom mengikut negeri. Jadi saya minta semua pelajar tadabbur ni bagi nama dan bagi tahu negeri mana, bagi nombor telefon kepada saudara Izdiharuddin. Nombor yang tertera dekat skrin. Nombor yang tertera dekat skrin. Semua pelajar tadabbur bagi nama, negeri dan nombor telefon kepada nombor yang tertera di skrin TV tu. Kita akan kumpul semua mengikut negeri. Kalau semua ada kat Penang tu katalah 20-30 orang, kita akan meeting secara Zoom dengan mereka untuk memikirkan, membincangkan bagaimana nak gerakkan dakwah di situ. Paling-paling kurang sekitar rumah mereka. Kemudian Kedah pula, kemudian Johor. Satu Malaysia insya-Allah. Kita tak boleh dah setakat belajar je. Berapa ramai dah yang mati dalam kejahilan. Sebab apa? Sebab yang belajar, yang berilmu tak sampaikan dakwah kepada mereka. Okey, cukup lah. Kita jumpa lagi malam besok insya-Allah. Dan kelas untuk siang hari kita akan mula sambung balik 24 hari bulan. Hari Isnin Hari Isnin. Kelas siang hari pukul 10.30 pagi. Dan kelas malam setakat ni kita akan teruskan macam biasa setiap malam. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران.